Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Dapat kita masih lagi membicarakan tajuk hadis yang ke-38. Yang mana tajuk ni masih lagi menceritakan wali-wali ni, tarah tinggi-tinggi ni. Tarah tinggi-tinggi. Saya nak baca pun kena ada kena ada perasaan sufi. Saya ingat saya belajar dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahim. Tuan Guru Haji Abdul Rahim dulu waktu berada di sekolah tahfiz tu, ada seorang tuk guru nama Tuan Guru Haji Abdul Rahim. Beliau ni merupakan pakar rujuk kitab hikam lah. Kalau belajar dengan beliau, belajar tasawuf, kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sekandari. Dan sekarang pun beliau mengajar di Masjid Muhammadi, masjid paling besar di negeri Kelantan, kitab hikam. Jadi saya pun minta dengan beliau untuk menadah kitab hikam dengan beliau. Dia kata, Ustaz Rifki, untuk tadah kitab hikam ni dia kena ada Zuk sufi. Zuk ni perasaan. Perasaan tasawuf, perasaan ahli sufi, dia kata. Kalau Ustaz tak ada zuk sufi ni, belajar kitab hikam tak sampai dia punya tahapnya. Dia kata gitu kepada saya. Saya rasa kalau Ustaz nak belajar yang sampai tahap yang Ustaz suka, ada nikmatnya Ustaz belajar zuk fiqh. Sebab Ustaz ni ada jiwa fiqh. Dia kata gitu kat saya. Maka saya pun buka lah kitab Masail Siti, baca dengan beliau, menadah kitab dengan beliau. Jadi tak belajarlah kitab sufi, iaitu kitab hikam, kerana perbahasannya tinggi, memerlukan kepada perasaan dalaman. Jadi inilah tajuk kita sekarang ni, perasaan dalaman tentang nak jadi ahli sufi. Jadi jenis apa? Cinta-cinta, kasih-kasih pada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan sampailah zuk tu. Kita baca sikit-sikit. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini sampai muka surat 1532. 1532, sifat hati yang cintai Allah Ta'ala. Ni nak cerita ciri-ciri orang yang cintai Allah Ta'ala. Ni hati dia hati sayang pada Allah Ta'ala. Apa dia ciri-cirinya? Okey. Lantaran itu, apabila hati telah dipenuhi dengan keagungan Allah Ta'ala, perasaan itu akan menghapuskan daripada hati itu semua yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang ni yang orang sebut, ma fi qalbi ghairullah. Tiada dalam hatiku melainkan Allah je. Jadi hati ni, bila dah ada Allah Ta'ala, tak ada dah benda lain dalam hati dia. Yang ada hanyalah Allah. Selain itu, hamba tidak ada lagi sesuatu daripada jiwa dan kehendak dirinya. Nak cari kehendak dirinya pun adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak ada keinginan melainkan kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhannya sahaja. Pada ketika itu hamba tidak akan bercakap melainkan dengan zikrullah. Cakap apa-apa ingat Allah. Dia tidak akan bergerak melainkan dengan perintah Allah. Setiap tindakan dia semua dengan perintah Allah. Jika dia bercakap kerana Allah. Jika dia mendengar kerana Allah. Jika dia melihat kerana Allah. Jika dia bertindak kerana Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan firman-Nya. Ni orang cinta Allah ni. Dengan firman-Nya di sini iaitu hadis kursi lah ni. Bukan firman-Nya dengan maksud ayat Quran ni, hadis kursi. Hadis kursi bunyi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maksud dia, aku menjadi telinganya. Bila orang dah sayang kat aku dah sayang pada dia. Kata Allah Ta'ala, telinga dia, telinga aku. Mata dia, mata aku. Tangan dia, tangan aku. Kaki dia, kaki aku.
Dengan makna setiap tindakan adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada pula geng-geng ajaran yang sesat. Yang ni perenggan seterusnya dia kata. Sesiapa yang mengisyaratkan kepada maksud yang lain, maka sesungguhnya dia hanya mengisyaratkan kepada ilhad seperti hulul dan ittihad. Yang ni fahaman wahdatul wujud nama dia. Nama dia. Dia ada satu fahaman sebab apa? Sebab dalam hadis ni Nabi bersabda, Allah berfirman, telinga dia telinga aku, mata dia mata aku, kaki dia kaki aku, tangan dia tangan aku. Maknanya Allah telah meresap masuk dalam hamba. Jadi fahaman ini dinamakan fahaman wahdatul wujud atau dipanggil juga hulul ittihad. Ittihad tu kesatuan. Maksudnya Allah bersatu dengan makhluk. Ini ajaran sesat. Tengok bawah tu nombor 1. Ilhad ialah sesat dan terpesong daripada kebenaran. Ialah pegangan bahawa Allah Ta'ala bertempat dalam segala sesuatu. Dan ittihad ialah pegangan bahawa Allah bersatu dengan alam atau makhluk. Jadi, apa nama? Allah dah bersatu jadi manusia. Dalam manusia tu. Yang ni fahaman ajaran sesat. Istilah dia wahdatul wujud. Ataupun istilah satu lagi dia panggil hulul dan ittihad. Tu istilah dia. Kalau ada istilah ni telah difatwakan sebagai satu pemikiran sesat. Kat Malaysia ada. Geng-geng tasawuf falsafi yang melampau-lampau, mereka kata gitulah. Sampai tahap tak perlu semayang kita ni sebab kita dah taat pada Allah ni. Dah perlu semayang, kita dah taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kita sampai kita ni dah yakin betul-betul semayang pun tak perlu. Yang ni ajaran sesat. Sebenarnya dia kata maksud potongan hadis ini ialah aku menjadi telinganya, iaitu telinga hamba aku ikut perintah aku. Aku menjadi matanya, mata hamba aku ikut perintah aku. Aku menjadi tangannya, tangan hamba aku ikut perintah aku. Dan aku menjadi kakinya, kaki hamba aku ikut perintah aku. Gitu. Itu maksud sebenarnya. Bukan maksud aku telah pergi meresap masuk dan bersatu dengan hamba-Ku. Yang tu ajaran sesat. Kefahaman yang salah. Sebab tu baca hadis ni kena tengok syarah-syarah dia supaya kita tidak tersesat. Baik. Tapi adalah ajaran ni ada. Bukan tak ada. Ajaran ni ada dalam masyarakat kita. Na'udzubillah min zalik. Kerana inilah sebahagian salaf. Apa maksud salaf? Apa maksud salaf? Salaf ialah 3 generasi terawal selepas Nabi SAW. Dia panggil salafus salih. Maknanya orang yang hidup 300 tahun hijrah ke bawah. 300 tahun hijrah ke bawah itu adalah salaf. Okey, sebahagian salaf berkata antaranya seperti Sulaiman At-Taimi berpandangan bahawa melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala tidaklah elok sama sekali. Sebab ada pandangan ajaran sesat ni, dia kata aku melakukan maksiat pun kerana Allah dah bersatu dengan aku. So aku melakukan maksiat pun kerana Allah Ta'ala juga. Ini tidak elok sama sekali. Ni ajaran sesat ni beritahu. Jadi Sulaiman At-Taimi kata itu salah satu daripada ajaran sesat. Contoh aku tengok perempuan seksi comel ni tak apa sebab aku tengok dengan ingat kecantikan ciptaan Allah. Contoh. Kenapa tengok orang seksi tu? Padanya ada Allah. Apanya? Cantiknya Allah cipta manusia. Padanya ada unsur-unsur kecantikan, kehebatan Allah Ta'ala. Jadi aku tengok orang perempuan cantik ni, pertandingan Ratu Cantik ni, aku tengok dia padahal maksiat. Aku tengok perempuan dalam pertandingan Ratu Cantik tu kerana aku rasa bila tengok astagfirullah, masya Allah, cantiknya ciptaan Allah. Haram, berdosa. Tapi kalau tengok ikan tak apa. Pergi tengok ikan, pergi tengok bunga ros, pergi tengok pokok. Contoh, comelnya ciptaan Allah pada pokok ni, tak apa sebab dia bukan maksiat. Sebab itulah silap faham setengah-setengah orang yang ajaran sesat ni lagu tu. Baik. Seorang perempuan salaf telah berpesan kepada anak-anaknya dengan berkata, biasakanlah diri kamu dengan mengasihi dan mentaati Allah. Kerana sesungguhnya orang yang bertakwa telah biasa dan mudah melakukan ketaatan. Bila dah bertakwa, taat ni, baik ni, soleh ni sudah sebati dalam dirinya. Lantas segala anggota badan mereka liar
untuk melakukan perkara lain dari ketaatan itu. Jadi oleh kerana dia dah sebati dengan kebaikan, Allah dah sayang dia, dia dah biasa dengan kebaikan, sebab tu disebut inna apa al khairu adah. Baik-baik ni adalah adah. Adat yang dibudayakan, yang dibiasakan. Kalau anak kita daripada kecil lagi kita biasakan dengan benda baik, biasakan dengan taat pada Allah, dia akan jadi susah nak buat benda-benda maksiat. Kerana apa? Kerana dia dah biasa lagu tu. Dah jadi habit dia. Kalau kita ni jenis baca Quran, daripada kecil lagi dia ajar baca Quran. Kalau tak baca Quran, tak boleh duduk. Kerana apa? Kerana ketaatan itu sudah meresap masuk dalam diri kita. Baik. Jika sil mal'un pula. Mal'un tu ialah syaitan yang dilaknat. Mal'un. La'ana. Maksud dia laknat. Mal'un yang dilaknat. Baik. Orang berkata mala'un. Orang Melayu kata mala'un sungguh. Mala'un tu yang dilaknat lah. Tak usah cakap lagi tu kat orang. Kita doa buruk kat orang. Na'udzubillah min zalik. Jika mal'un, yang ni syaitan, datang menghasut mereka untuk melakukan sesuatu maksiat, maksiat itu berlalu dekat mereka dalam keadaan malu dan segan. Mereka pasti mengingkarinya. Maksiat tu tak tergamuk duduk kat dia. Apa dia? Macam Omar. Omar kan, Iblis pun takut nak dekat dengan dia. Sebagaimana yang ketiga tu. Dalam konteks ini jugalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya kami telah melihat bahawa syaitan yang menjadi qarin Umar radhiyallahu anhu berasa gerun dan takut untuk menyuruh Umar melakukan dosa. Hebat Umar Al-Khattab ni. Setan tak tergamuk nak apa? Setan tak tergamuk dan segan nak goda dia. Dalam satu hadis, idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Umar lalu satu lorong, setan akan cari lorong lain untuk lalu. Sebab dia rasa takut dengan Umar. Sebab Umar ni, hati dia tidak ada lain, melainkan hati dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula, lorong yang kita lalu, lorong tu lah setan paling banyak datang dengan kita. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, banyakkanlah a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya setan tak dekat dengan kita. Sebab tu pagi-pagi diajarkan kepada kita baca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali. Dan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim ni adalah ungkapan yang perlu dibaca pada waktu pagi 3 kali. Dan ketika nak mula baca Quran, Allah Taala berfirman, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Quran, maka hendaklah kamu mohon a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma skrip bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika mula-mula nak baca Quran tu, skrip yang paling afdal ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun sebagai zikir pagi-pagi, skrip yang afdal adalah a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Kerana a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim ni ada as-sami', ada al-alim ni, ada riwayat hadisnya. Nabi suruh zikir lagu tu. Adapun nak baca Quran ni, sebab Allah Ta'ala sebut, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Kamu kena berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam bila kamu nak baca Quran. So ulama-ulama ambil tafsiran, bila nak baca Quran, sebab Quran tak kata wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Quran tak kata gitu. Quran kata fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ungkapan yang paling afdal dimulakan ketika nak baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ini khusus dalam memulakan bacaan Al-Quran. Adapun zikir pagi petang, maka yang diajarkan oleh Nabi adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Sebab saya dengar ada orang mula baca Quran kan, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tak kata salah, tapi khilaful aula. Dia telah menyelisihi benda yang lebih baik. Apa benda lebih baiknya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kerana Quran kata gitu. Kerana Quran kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Okey. Jadi untuk kita selamat daripada setan, Nabi ajar a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Dan ketika mana keluar daripada rumah, kita baca bismillahi tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut
wala haula wala quwwata illa billah. Kerana ada riwayat hadis menyatakan bila kita keluar daripada rumah kita baca bismillah tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut wala haula wala quwwata illa billah, maka syaitan akan kata kufita wa hudita, kamu telah dijaga, kamu telah diberikan petunjuk. Dan syaitan akan masukkan nama kita dalam grup WhatsApp mereka, tak kira lah WhatsApp macam mana, bagi tahu ni orang ni jangan kau kacau sebab dia sudah ada perlindungan, dia dah ada vaksin hebat ketika dia keluar daripada rumah, iaitu bismillahi tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut wala haula wala quwwata illa billah. Itu doa nak keluar rumah supaya setan tak ganggu. Baik. Antara rahsia-rahsia khusus tauhid. Dalam huraian sebelum ini saya telah isyaratkan bahawa ini adalah antara rahsia-rahsia khusus tauhid. Kalimah tauhid apa? La ilaha illallah. Rahsia khusus dia sayang Allah Taala. Bila sayang Allah Taala, maka seseorang itu tidak harus mempertuhankan yang lain daripada Allah dari segi kasih sayang, mengharap, rasa takut dan taat. Kita ni la ilaha illallah lama dah sebut la ilaha illallah daripada kecil lagi. Tapi ada la ilaha illallah ni ada syarat dia. Syarat kalau tak ada syarat ni tak sah la ilaha illallah. Tahu tak syarat dia? Syarat la ilaha illallah ada 6. Ada 6 syarat dia. Syarat la ilaha illallah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ada 7. Ini dalam kitab Abdul Rahman Al-Syekh. Okey, baik. Apa maksudlah apakah syaratnya? Okey, ini kena tanda supaya kita tahu. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita kena tahu. Mana kita tahu la ilaha illallah? Kerana Allah Taala berfirman, fa'lam annahu. Kamu kena tahu. Bila kita tahu la ilaha illallah, ada maklumat tentang la ilaha illallah itu sebagai kalimah tauhid, kita faham maksud dia, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita kena yakin. Bila kita tahu, kita kena yakin. Yakin sungguh tak ada dah Tuhan melainkan Allah. Kemudian kita kena terima. Kena terima. Tak ada dah Tuhan melainkan Allah. Kalau orang kata ada lagi kuasa lain. Tak ada. Aku tak terima kuasa lain. Aku terima kuasa Allah sahaja. Tu. Apa nama terima? Dia panggil al-ilmu. Yang pertama al-ilmu, tahu. Al-yaqin, yakin. Yang ketiga al-qabul, terima. Bila terima, patuh. Patuh kepada la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Patuh. Dia panggil al-inqiyad. Patuh. Patuh ni maknanya Allah suruh kita buat sebab dia kan Tuhan kita. Tu patuh. Kemudian ikhlas. Buat tu semata-mata kerana Allah. Dari hati yang tulus murni. Kemudian ada benar. Bukan buat dalam keadaan tipu-tipu. Bukan buat dalam keadaan tipu-tipu. Macam orang geng munafik ni. Buat dalam keadaan tipu. Munafik ni. Bukan dia betul-betul kerana Allah. Tapi tipu. Baik. Dan akhir sekali kena ada kasih. Sayang kepada Allah Ta'ala. Ini syarat la ilaha illallah. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu wal-ikhlasu wal-sidqu wal-mahabbah. Tu 6 perkara tu. Al-ilmu, al-yaqin, al-qabul, al-inqiyad, al-ikhlas, al-sidqu, al-mahabbah. Ada 7 syarat ni lah. Baru la ilaha illallah kita sempurna. Ada orang tahu. Cuba syahadah. La ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Kau yakin tak? Yakin? Kau terima tak? Terima. Kau patuh tak? Allah suruh sembahyang 5 kali. Tak patuh. Tak cukup syarat. Kau kata Tuhan tu Allah. Tapi bila Allah suruh kau sembahyang, kau tak sembahyang. Bila Allah suruh kau puasa, kau tak puasa. Kau patuh tak? Tak patuh. Okey. Tak patuh tu tak cukup lah syarat la ilaha illallah. Itulah dia syarat la ilaha illallah. Jadi siapa-siapa yang ada syarat ni, cukup syarat ni, maka semuanya dia akan bergantung kepada Allah. Maka hati dia telah mencapai hakikat tauhid. Tu nak cerita orang yang disayangi oleh Allah, buat kerana Allah semua ni, dia dapat hakikat tauhid. Kita tengok huraian dia. Apabila hati telah benar-benar mencapai tauhid yang sempurna, tidak ada lagi dalam hati itu rasa kasih kepada sesuatu yang tidak dikasihi oleh Allah Ta'ala. Begitu juga tiada lagi dalamnya rasa benci kepada yang lain daripada apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Sesiapa yang begitu keadaannya, maka segala anggotanya tidak akan bangkit melainkan dengan mentaati Allah Ta'ala. Baik, hati telah mencapai hakikat tauhid. Tauhid ini, tahu, yakin, terima, patuh, ikhlas, bersama, kasih. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu wal-ikhlas wal-sidqu wal-mahabbah. Itu dia. Baik. Sesungguhnya, habis orang buat dosa tu, ada la ilaha illallah.
tapi buat dosa juga. Kenapa? Sesungguhnya dosa pula hanya terhasil dengan sebab mencintai apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benci. Dia suka. Tu terhasil dosa. Tapi kalau orang sayang Allah, Allah Ta'ala suka, dia suka apa yang Allah suka. Sekarang kan, saya duk baca dalam internet, baca apa nama, apa yang berlaku di Saudi sekarang, di Riyadh. Beberapa hari lepas tak, ada konsert Riyadh. Kadang kita tengok konsert, Masya Allah, di Riyadh, Saudi. Sedangkan Saudi ni terkenal dengan ketok-tokan dia dululah. Pegang sungguh-sungguh. Orang perempuan pun tak boleh ni kan. Tiba-tiba buat konsert, astagfirullahalazim, di Riyadh. Jadi apa nama, ustaz-ustaz yang lepasan sana lah, lepasan Madinah, belajar Madinah. Bila kita tanya kenapa lagu ni, dia kata, saya yakin dan percaya ulama-ulama sana pun sebenarnya tak sedap hati. Tapi faham-faham lah pemerintah sana kan, pemerintah lagu tu. Sheikh Salman Audah kan kena tangkap dan dibicarakan. Jadi ni masalah sekarangnya. Jadi kita ni rasa sedih juga sebab dia punya bendera tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera warna hijau tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah bendera Saudinya. Saya ada fikir seorang bila tengok ada sampai pada saya, Allahu Akbar, ya Allah. Kalaulah duit ni Saudi kaya ni kerana minyak, satu lagi kerana pelancongan. Saudi kaya ni antaranya kerana minyak, betul lah. Satu lagi kerana pelancongan. Pelancongan dengan makna sebab visa kita nak pergi umrah. Banyak kan duit dia dapat. Pertukaran wang asing. Banyaklah duit dia dapat hasil daripada orang Islam pergi sana. Saya fikir kalau duit aku bayar visa tu, dia buat benda-benda macam ni, macam mana? Sedihlah kita. Doa-doakanlah supaya Saudi tak jadi lagu tu lepas ni. Amin amin ya rabbal alamin. Sedih juga. Sedangkan bendera dia la ilaha illallah lah. Syarat la ilaha illallah ni pun saya ambil daripada buku mereka ni. Buku Abdul Rahman Al-Sheikh, dia tulis buku tu, dan buku tersebut ada nama kitab Fathul Majid, merupakan silibus pengajian akidah di sekolah menengah mereka. Kalau kita buka silibus pengajian akidah di sekolah menengah mereka akan ajar syarat-syarat la ilaha illallah. Habis di benderanya tulis la ilaha illallah. Tahu la ilaha illallah? Tahu. Yakin. Terima. Patuh. Allah Ta'ala tak suka orang-orang pergi menyanyi, perempuan pula menyanyi apa semua. Tapi dia buat juga. Mana ada kepatuhan. Kalau benar-benarlah bendera itu melambangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak adalah benda-benda macam tu. Sedih tak? Bila tengok-tengok macam ni, sedih. Sedih juga kan? Kita yang pergi Mekah ni, yang pergi umrah ni kan. Aduh, tak tahulah, doa-doa lah. Moga-moga mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasa sedih pula negara Arab buat kerja macam tu. Entahlah. Akhir zaman. Bila tengok tu, ya akhir zaman sungguh dah. Baik. Jadi dia kata macam mana? Dia kata dosa tu dibuat kenapa? Kerana dosa tu hasil kerana dia benci apa yang Allah suka, dan satu lagi dia cinta apa yang Allah benci. Yang Allah benci dia suka, yang Allah cinta dia benci. Itulah lahirnya maksiat. Dalam situasi sekarang, rokok tu Allah benci tapi dia suka. Itulah lahirnya dosa. Allah benci rokok. Allah benci bau rokoknya, Allah benci bahayanya, tapi dia suka. Itulah lahirnya maksiat. Tapi kalau orang ni jenis sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah benci dia benci, apa yang Allah sayang dia sayang. Lagu tu. Sebab ada juga orang ni kaki-kaki isap rokok ni, apa nama, Ana ni, saya ni kalau tak isap rokok tak boleh mengajar. Jadi saya isap rokok pun kerana nak mengajar. Kalau tidak saya mabuk, pening nak mengajar. Ada juga yang cakap lagu tu. Jadi kalau saya tak isap rokok tak boleh mengajar, dia kata. Pula dah. Almarhum Tok Guru Ni Aziz, bila ditanya soalan sebegitu kepada dia, dia jawab. Dia jawab apa? Dia jawab, adakah hisap rokok tu fitrah sejak daripada awak lahir lagi? Mula-mula awak lahir lagi, memang lagu tu ke baru awak reka menjadi sendiri?
Awak reka dengan makna awak isap rokok sekarang baru benda tu ketagih. Ke memang lahir-lahir tu cari rokok dah. Tok Guni Aziz kata. Kalau lahir-lahir cari rokok dah tak apalah, kita tak marah lah. Tapi kalau lahir-lahir tak cari rokok, hidup okey je, tiba-tiba kamu isap rokok dan kamu ketagih, dan sekarang kamu jadikan ia sebagai sebab untuk kamu mengajar, kalau tak isap rokok, tak boleh mengajar, itu tak betul. Itu tak betul. Tapi kalau tak makan nasi, tak minum air, tak boleh mengajar, tak apa. Sebab benda tu daripada kecil lagi kau lapar. Kau diberikan lapar, kau diberikan sifat apa nama? Sifat dahaga. Adapun sifat nak pada asap ni bukan manusia. Itu jin. Baik. Oleh kerana tu tak boleh nak buat dalil sebegitu. Jadi orang yang benci apa yang Allah suka, yang suka apa yang Allah Taala benci, boleh mencacatkan kesempurnaan tauhid yang sempurna. Yalah, sebab tauhid yang sempurna dia ada patuh tu. Yang saya sebut tadi. Tauhid yang sempurna dia ada patuh. Jadi dia dalam kitab ni kata kalaulah duk buat benda yang Allah Taala tak suka, maka boleh mencacatkan tauhid yang sempurna. Kenapa? Kerana tak ada padanya patuh, tak ada padanya kasih. Kalau benar-benar kasih, apa yang kekasih kita nak, yang itulah kita buat. Gitu. Adapun sesiapa yang hatinya benar-benar telah mentauhidkan Allah, dia tidak ada lagi apa-apa keinginan melainkan pada Allah Ta'ala dan pada apa sahaja yang diradainya. Sebab itulah ketika mana apa nama bayi baru lahir, saya tulislah sikit. Bayi baru lahir, apa doa yang kalau panggil saya lah, kalau panggil saya untuk doakan bayi ni, apa dia doa tahnik yang saya bacakan? Allahumma ja'al hadzal isma mubarakallah faj'al bi ta'atika ishtighalah. Tu doa yang saya baca. Sekejap saya nak tunjuk apa nama tahnik yang kita bacakan. Allahumma, ya Allah, ij'al hadzal isma, jadikan nama bayi ni mubarakallah, nama yang berkat buatnya. Faj'al bi ta'atika ishtighalah, kamu jadikanlah benda taat kepada kamu sahaja, benda yang disibukkan dalam hidupnya. Mana sibuk hidup dia cari taat pada Allah Taala. Wa bima yurdika amalah, dan kamu jadikan benda yang kamu redha sahaja, amalahu, yang dicita-citakan olehnya. Mana hidup dia sibuk taat kepada Allah. Kesibukan hidup baby ni adalah pada taat kepada Allah. Satu. Wa bima yurdika amalah, cita-cita dia nak dapat redamu je. So keseluruh kehidupannya berusaha untuk dapat redamu saja. Wa bi talabi ilmika ijtihadah, dan kamu jadikan menuntut ilmu itu sebagai perkara yang paling menuntut ilmu tu. Menuntut ilmu sebagai perkara yang paling disungguhinya. Jadi maknanya banyak-banyak benda yang dia paling suka tuntut ilmu. Itu doa ketika tahnik. Doa ketika tahnik ni. Saya kan ada buku tahnik ni. Jadi boleh nanti saya share. Buku ni dah ada, sebahagian ada. Nanti saya share buku ni. Untuk lepas ni tak perlu panggil Ustaz Rifki lah nak tahnik-tahnik. Buat sendiri pun tak apa, panggil pun saya datang. Jadi ni bacaan sebelum tahnik, ni bacaan selepas tahnik. Nanti saya share dalam grup. Okey. Bacaan sebelum tahnik, baca Fatihah, baca ayat ni, kemudian baca kursi, baca ayat ni pula, lepas tu suap baby. Selepas tahnik baca pula fallahu khairul hafizah, Allah penjaga. Baca pula ayat-ayat jagaan, moga-moga anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak dikacau oleh syaitan. Sudah baca semua tu, maka akan ada doa sesudah daripada bagi nama, ya ghulam, wahai baby, sammakallah, Allah namakan kamu Muhammad Rifqi. Lepas tu angkat tangan doa. Ni alam nasyrah, nak suruh cerdik sikit. Inna anzalna, nak suruh selamat daripada apa? Daripada gangguan zina. Kemudian qul huwallah, kemudian dan sebagainya lah. Okey, cuma saya nak tunjuk doa. Kemudian ada doa dia. Mana doa dia? Ni doa dia. Doa dia nak suruh seluruh kehidupan kita ni penuh dengan benda-benda baik. Ni doa dia. Ni saya sebut tadi.
Allahumma ja'al hadzal isma mubarakallah. Ya Allah, kamu jadikanlah nama baby ni nama yang berkat buatnya. Mubarakallah, nama ni nama berkat buatnya. Faj'al bi ta'atika ishtighalah. Kamu jadikan benda taat kepada kamu sahaja ishtighalahu, kesibukan hidupnya. Wa bima yurdika amalahu, dan benda yang kamu redha sahaja amalahu, cita-cita hidupnya. Wa bi talabi ilmika ijtihadahu, dan menuntut ilmu itu benda yang paling disungguhinya. Waqtim bis salihati ajalahu, dan kamu tutupkan hidup ajalnya dengan benda-benda baik aja. Allahumma tawil umurahu, ya Allah tolong panjangkan umurnya, fi ta'atika, panjang umur pun dalam keadaan taat kepadamu, wa ta'ati rasulika, dan taat pada rasulmu, wa sahih jasadahu, sihatkan jasadnya, fi sihatin wa afiyah, dalam keadaan sihat selamat sejahtera. Allahumma ja'alhu za'iman fi waqti kibarihi, ya Allah jadikanlah dia ni pemimpin di waktu dewasanya. Baik, semua doa ni kita minta kepada Allah Ta'ala, moga-moga anak ini, ni maksudnya, jadikanlah nama ini berkat baginya, dan jadikan taat kepadamu pekerjaannya, dan perkara yang engkau redai cita-citanya, menuntut ilmu menjadi perjuangannya. Jadi inilah doa yang saya sentiasa bacakan kepada baby-baby apabila diminta untuk tahniq. Ustaz, anak saya dulu kita tak baca doa ni sebab panggil ustaz lain. Tak panggil Ustaz Rifki. Tak apalah, nanti saya send buku ni. Bacalah. Anak saya tua dah, umur 20. Bacalah pelik apanya. Umur 20. Sebut nama Allahumma ja'al isma. Ya Allah jadikanlah nama anak aku ni. Katalah nama anak aku ni Muhammad Rifki, umur 45. Allahumma ja'al isma Muhammad Rifki mubarakallahu. Jadikanlah nama Muhammad Rifki itu nama berkat buat Muhammad Rifki. Faj'al bi ta'atika ishtighalahu. Jadi bila kita doa gini waktu mula-mula anak lahir ni, harap-harapnya anak kita ni kehidupan dia, kesibukan harian dia adalah pada taat kepada Allah Ta'ala. Jadi tauhid dia sempurnalah. InsyaAllah nanti saya share. Buku ni dah ada dah, sebahagian orang dah dapat. Nanti kita share. Kita share supaya ramai dapat. Ustaz boleh ke maknya baca? Baca, mak bacalah makbul doanya. Sebab kita baca sekarang ni, kitab ni menceritakan tentang orang yang hatinya adalah keinginannya hanya pada apa yang Allah Ta'ala redai. Jadi selain kita usaha, kita kena baca. Dan kita naklah anak-anak kita ni. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz macam mana lah anak saya ni? Keinginan dia games. Tuntutan hidup dia tahu nak games je. Ilmu tak ada. Cuba baca doa ni. Bila baca doa ni pada dia, mohon pada Allah Ta'ala supaya dia ni minat dia, hobi dia ilmu. Maka insya-Allah satu hari nanti Allah Ta'ala tukar daripada dia minat untuk main game, dia suka dia minat cari kuliah-kuliah. Mana tahu berkat doa kita. Doa ni saya ambil daripada orang alim. Ustaz. Okay? Ya. Ustaz, kalau ni hanya untuk anak ke? Kalau nak doa untuk suami ataupun siapa-siapa, boleh? Bukan nama. Tak, maksudnya ni boleh lah untuk siapa-siapa. Boleh. Kita kepada siapa-siapa. Boleh. Ya Allah. Ni contohnya. Ya Allah jadikanlah suami aku ni nama dia tu berkat baginya. Sebab tu nak suruh nama tu nama apa? Nama yang cantik. Nama tu, ya Allah jadikanlah nama ini, contoh nama Muhammad Rifki. Maksud Muhammad Rifki yang terpuji, lagi sopan santun. Jadi berkat nama tu pada diri Muhammad Rifki, dengan nama Muhammad Rifki tu jadi harapnya seorang yang terpuji mulia, seorang yang sopan santun, tak ada lah kasar-kasar. Kemudian faj'al bi ta'atika ishtighalahu, jadikanlah taat kepadamu ya Allah sebagai pekerjaan suami aku ni. Wa bima yurdika amalahu, kau jadikanlah benda redha, benda yang kau redha sahaja yang dia duk cari hari-hari. Wa bi talabi ilmika ijtihadahu, kau jadikanlah menuntut ilmu sahaja. Menuntut ilmulah benda yang paling diminati olehnya. Okey, cuma yang bawah-bawah ni ada pula kan. Ada juga bawah ni makna bawah ni apa dia tadi? Ya Allah jadikanlah dia ni pemimpin di waktu dewasanya. Minta dia dengan Allah Ta'ala supaya dia jadi pemimpin di waktu dewasanya. Sekarang dia dah dewasa dah. Dia dah dewasa dah. Jadi tukarlah fi waqti kibari, ya Allah jadikanlah dia seorang pemimpin yang beramal dengan ilmunya, menghafal Quran, tetapkan. Boleh lah ke? Okey.
Untuk diri sendiri pun boleh lah. Tapi Boleh. adjust lah dia punya ni tu. Ejah lah dia punya kata ganti nama tu. Nak ejah ke Arab, baca Melayu dah Ada senang. Melayu je lah. Kalau nak ejah ke Arab, pulak lah, belajar pulak lah bahasa Arab ni. Sekali satu hal lah pula. Tapi tak apa, buku ni nanti saya bagi pada ustazah, nanti ustazah send dalam grup, dan juga saya bagi pada Kak Z ke, atau bagi pada Kak Salihah ke, nanti tolong sebar-sebarkan kepada orang. Supaya lepas ni tengok anak pegang buku ni baca untuk anak. Tak apalah anak tak duduk depan pun. Anak tak duduk depan pun tak apa. Sudah semayang, ingat aku ni 5 kali semayang sehari. Aku ada 5 orang anak. Ya Allah, jadi kalau semua anak-anak aku baca ni, semua anak-anak aku ni nama mereka berkat belaka baca Melayu ni, dapat dah 5 kali sehari. Maknanya skrip ni kita tambah dalam skrip semayang kita, insya-Allah. Sebab bimbang sekarang, bimbang anak-anak kita sekarang, kita amat bimbang kerana mereka ni sudah tidak minat untuk belajar ilmu. Sebab PDPR punya pasal ni, waktu cikgu duduk ngajar, dia duduk main game. Jadi kesibukan hariannya bukan pada ilmu, kesibukan hariannya bukan pada ketaatan kepada Allah. Kalau dulu kita boleh ajak dia pergi masjid, sekarang tak apa nak rajin pergi masjid dah. Sebab apa? Sebab dah terkurung di rumah lama. Jadi kita kena usaha top up dengan doa-doa. Moga-moga Allah Taala memperkenankan. Amin amin ya rabbal alamin. Menakutkan tengok. Ramai orang duduk tanya macam mana ni ustaz. Semalam ada kan orang tanya. Dalam kelas hari 40 semalam tanya nak doa ni. So hari ni nanti saya send. Insya-Allah. Okey. Kerana apa? Kerana telah diriwayatkan secara marfu' dalam sebuah hadis, sesiapa yang berpagi, bangun pagi, padahal keinginan dan perkara yang merusingkannya bukanlah tentang Allah Ta'ala, maka dia bukan daripada hamba-hamba Allah yang sebenar. Bangun pagi tak runsing pun hubungan dia dengan Allah. Yang dia runsing hubungan dia dengan duit macam mana, dia runsing tu. Dia tak runsing pun dia tak pergi sembahyang subuh jemaah. Orang boleh pergi sembahyang subuh jemaah ni Allah Ta'ala pilih. Jadi kalau dia bangun, contoh bangun, Allah hari ni tak boleh sembahyang subuh hari ni. Allah, ke mana aku dengan Allah? Kalau orang hebat lagi, jenis orang tahajud setiap hari, tiba-tiba tidak tahajud pagi tu. Tak tertahajud. Dia bangun tu dia serabut. Allah, pagi ni Allah tak kejutkan aku. Adalah tu salah aku kat mana tu. Adalah tu mohon Allah Ta'ala pun. Jadi hidup dia sentiasa duk muhasabah diri. Kenapa Allah Ta'ala tak kejutkan dia dan sebagainya. Okey. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Daripada hadis Ubay bin Ka'ab secara mauquf. Mauquf apa? Marfu' apa? Banyak kali dah ulang ni. Marfu' tu maksud dia Rasulullah bersabda. Tulis itu. Kalau apa nama secara marfu' maknanya sabda Rasul. Maknanya Nabi sendiri yang cakap gitu. Okey? Itu marfu'. Nombor 2. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada hadis Ubay bin Ka'ab secara mauquf. Mauquf maksud dia bukan Nabi cakap, Ubay cakap. Jadi kalau marfu' tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So man asbaha. Maknanya yang satu tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nombor 2 tu qala Ubay bin Ka'ab. Bukan qala Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab yang cakap. Tapi kebarangkalian mungkin Ubay ambil daripada Nabi. Tapi Ubay tak bagi tahu dia ambil daripada Nabi. Kalau dia kata aku dengar Nabi bersabda, so hadis tu marfu'. Tapi Ubay cakap gitu. Ada kebarangkalian Ubay cakap apa yang Nabi cakap. Sebab lebih kurang je maksudnya. Sesiapa yang berpagi sedangkan perkara terbesar yang diingin dia dirusingkan adalah lain daripada Allah, maka dia bukan daripada hamba Allah yang sebenar. Tengok. Maksud dia sama. Maksud dia lebih kurang sama. Tapi yang atas tu Nabi cakap, yang kedua tu Ubay cakap. Mungkin Ubay cakap tapi Ubay tak kata Nabi cakap. Boleh faham? Jadi oleh kerana Ubay tak kata Nabi cakap, maka taraf hadis tu bukan marfu', hadis tu mauquf. Gitu. Adapun hadis atas tu marfu'. Itu dalam ilmu hadis lah. Qala, itu nak bagi tahu teliti dia. Ilmu hadis ni teliti tau. Teliti ni kalau dia kata sahih tu insya-Allah sahih lah. InsyaAllah sahih. Kita tak apa nama kalau kata hadis ni sahih. Dibina atas sangkaan. Apa maksud dibina atas sangkaan? Maksud dibina atas sangkaan ni maknanya ada kebarangkalian dia menipu. Itu maksud dia. Tapi hadis ni bukan isu
isu ada kebarangkalian dia menipu. Isunya lebih ginilah, contohlah. Contoh, ayah telefon pada kita, ayah kita. Kita telefon, Long, balik Long. Mak dah tak ada. Okey. Ada tak kebarangkalian ayah menipu? Ada. Mungkin ayah tipu, mungkin ayah tak tipu. Tapi mustahil lah dia tipu. Cerita tentang mak mati lagi, pas cerita kat kita. Jadi kita tu start kereta balik. Sebab yakin kita kepada ayah kita cakap gitu. Tapi ada juga mungkin dia cakap mak dia tak mati. Mungkin mak tak mati tapi sebab Along ni lama sangat dah tak balik, dia cakap mak mati. Contoh, ada kebarangkalian tapi tak munasabah. Gitulah hadis. Gitulah hadis. Memanglah dia tu memang kita boleh cakap mungkin perawi ni menipu. Memang kita boleh cakap gitu. Tapi tak munasabah. Boleh faham tak? Bila perawi tu perawi yang macam ayah kita nak cakap mak kita mati itulah. Macam tak munasabah. Bila hadis tu sudah sampai hadis tahap hadis sahih. Ketidakmunasabahan tu ada. Sebab tak boleh nak cakap hadis didasarkan atas zon. Boleh cakap tapi dengan syarat perinciannya macam saya perincikan tadi. Memanglah kita boleh cakap ada kebarangkalian. Ya, tapi kebarangkalian tu terlalu kecil. Macam seorang bapa nak cakap mak dia mati kepada anak sulung dia. Kebarangkalian dia nak menipu tu terlalu kecil. Itulah taraf hadis sahih. Kebarangkalian tu ada. Tapi kebarangkalian tu kecil sangat. Jadi kenapa ulama akan cakap gitu? Sebab dia punya jalan periwayatan dan kaedah ilmu mustalah hadis ni terlalu disiplinnya terlalu halusi. Gitu nak terima satu hadis. Sebab tu walaupun ungkapannya sama ungkapan satu dua ni, tapi sebab tak cakap Nabi cakap, dia tak jadi taraf marfu', dia jadi taraf mauquf. Padahal dia sama je. Sebab dia teliti. Sebab tu kalau orang belajar ilmu hadis, kita akan nampak ketelitian tu. Okey, sampai kita pun tak boleh nak ngapal. Dah banyak kali dah bagi tahu mauquf apa marfu' apa, duk lupa lagi. Sebab apa? Banyak sangat. Dan kita jangan ingat kalau baca buku ni pula. Buku hadis satu penilaian semula ni, buku Kasih Ahmad ni. Baca buku ni pula, dia kata takkan masih ingat, takkan generasi yang sudah mati lama dah, generasi sahabat tak ada dah, tabi'in tak ada dah. Tapi takkanlah yang ada tu ingat dia ambil daripada siapa, ambil siapa. Jadi Kasim Ahmad tu buat teori mustahil mereka ingat apa yang orang dulu cakap. Sebab Kasim Ahmad menilai otak keingatan orang dulu sama dengan ingatan orang sekarang. Tak ada, ingatan orang dulu kuat. Dia tak macam kita. Tak ada dah orang sekarang nak cari ingatan sehebat ingatan dulu. Tak ada. Tak ada orang sekarang. Anwar Kashmiri tu. Itu pun orang kemudian, Anwar Kashmiri. Dia masuk satu perpustakaan, dia baca satu buku. Dan dia berkenan dengan buku tu, dia kata pada pustakawan, aku nak pinjam buku ni. Kata pustakawan minta maaf. Tak boleh pinjam buku ni, dia kata. Sebab buku ni buku rujukan. Tak boleh pinjam, bawa keluar. Okey, tak apalah gitu. Dia pergi sekali lagi, dia baca buku tu. Dia baca. Seminggu lepas tu, buku tu dicetak. Jadi perpustakaan ni terkejut. Macam mana boleh dicetak? Tak ada orang keluar photostat pun. Ini bukan ulama kurung ketiga salaf. Ulama dah kemudian dah Anwar Kashmiri ni, pengarang kitab Faidul Bari. Baik. Rupanya dia baca tu, dia ingat dan dia boleh tulis mula satu buku. Dan kerana kekuatan ingatan yang Allah anugerahkan kepada dia. Jadi sebab Allah Ta'ala nak jaga hadis-hadis Nabi ni, tak heran kalau Allah Ta'ala bagi kekuatan ingatan yang kuat. Sebab tu bila kita tengok pada kisah Imam Bukhari, kekuatan ingatan dia memang luar biasa. Kita ni kekuatan lupa kita luar biasa. Bukan kekuatan ingatan, kekuatan lupa kita luar biasa. Kenapa saya kata gitu? Lupa aja. Spek ni mana lupa letak mana. Allah lah. Tak jak pada ada kat kepala ni dah. Duk sini nak cari mana spek aku tadi. Duk sini dah. Tu nak bagi tahu tu kekuatan lupa kita luar biasa. Tu yang baca wal asri habis dengan wating tu. Ulama dulu dah kekuatan ingatan dia luar biasa. Baik. Sebahagian arifin berkata, sesiapa yang memberitahu kamu bahawa wali Allah ada keinginan pada yang lain daripadanya, maka janganlah kamu mempercayainya.
Dia ngaku wali tapi tengok dia minat sangat pada benda selain Allah, maka tak usah percayalah dia tu wali. Daud At-Ta'i sentiasa menyeru dalam munajatnya. Ini munajat Daud At-Ta'i. Dalam pada waktu malam, kerunsingan dan keinginan kepadamu telah mengosongkan segala kerunsingan dan keinginanku, serta menyatukan antaraku dengan masalah tidak dapat tidur. Rasa rinduku untuk melihatmu telah mengikat segala kelazatan daripadaku dan menghalang antaraku dengan segala keinginan nafsuku. Aku orang yang dikehendaki dalam penjaramu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Ni bahasa-bahasa tinggi ni. Saya baca yang Arab punya. Yang Arab punya baca yang Arab punya lah. Arab punya lagi sedap baca. Yang Arab punya. Ni kita Arab ni. Baca yang Arab punya, Allahu Akbar, dia punya istilah bahasa. Ini orang-orang sufi yang sastrawan sufi bercakap. Jadi bercakap dia bahasa tinggi-tinggi lah. Kita ni nak mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut kalau kita nak doalah yang sifatnya jawami'. Sifat dia merangkumi. Dia satu doa ni nak bagi tahu. Doa ni Nabi paling suka sifatnya simple doa ni. Maknanya dia bukan, sebab ada sahabat dulu, ya Allah ya Tuhanku, kau masukkanlah aku ke dalam syurga yang mana pintunya daripada emas. Contoh dia cakap katilnya daripada emas, tilamnya daripada tilam yang empuk, kemudian permadaninya sutera, bantalnya dia sebut satu. Rasulullah kata kau minta masuk syurga sudahlah, tak sudah ajarlah Allah Taala macam tu. Nak bagi tahu Nabi tak berapa suka doa sebegitu. Nabi tak apa suka doa secara detail macam tu. Dia panggil al-i'tida fi doa. Nabi suruh doa tidak secara detail gitu. Baru ni saya dengar Ustaz Dr. Basit ceramah, dia kata kita ni doa, ya Allah matikanlah aku dalam husnul khatimah. Cukup dia kata. Jangan pula cakap ya Allah matikanlah aku di Mekah pada hari Jumaat. Memang ada skrip tu, tapi doktor skrip tu kan, skrip ya Allah matikanlah aku di Madinah dalam keadaan sujud padamu pada hari Jumaat, gini lah. Jadi kata doktor Basit, dia kata minta dengan Allah mati husnul khatimah. Pandailah Allah buat macam mana. Maknanya sebab itulah setengah ustaz saya, setengah tok guru saya, dia bila dia doa minta rezeki, dia suka doa minta rezeki, ya Allah kau kurniakanlah kepada aku rezeki yang halal lagi baik serta berkat. Tu je. Dia tak adalah ya Allah sekiranya rezeki aku ada di langit turunkan, sekiranya di bumi keluarkan, sekiranya jauh dekatkan, sekiranya sebut gitu kan. Jadi mungkin pada waktu kita doa gitu tu rezeki kita ada kat laut. Tak sebut pun laut. Ya Allah, rezeki aku kat bumi keluarkan, rezeki aku kat langit turunkan, jauh dekatkan, susah mudahkan. Tak ada pun cerita laut contohlah kalau kita tertinggal laut tu. Jadi mungkin hari tu Allah Ta'ala nak bagi rezeki melalui laut. Atau rezeki melalui bank. Bank nak bagi cabutan bertuah. Jadi bila kita cakap gitu, jadi detail sangat. Jadi ulama-ulama kita lebih suka kita doa secara umum gitu. Umum, pandailah Allah Ta'ala bagi. Sama juga kalau nak kahwin kan. Orang nak kahwin jodoh. Ya Allah kau jodohkanlah aku dengan lelaki yang soleh. Cukup lah. Nidak kau jodohkanlah aku dengan lelaki yang soleh, asalnya Kelantan, duduk mengajar di Johor, duduk mengajar Tamayu. Tak ada harapan lah. Seorang tu je ustaz kat Tamayunya. Jadi kalau luas sikit, okey sikit. Itu mudah sikit. Itu kaedah berdoa yang diajar. Jangan terlalu apa panggil? Terlalu detail. Jadi Daud At-Ta'i ini bukan doa ni. Ini dia punya apa panggil? Munajat, dia bercakap. Munajat pula tak apa dengan banyak bahasa pun sebab bercakap. Dan Allah Taala suka bercakap. Allah Taala suka dengar manusia bercakap. Bila Allah Taala tanya, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tanya siapa? Dia tanya Nabi Musa. Ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, di tangan kanan kau tu ada apa? Allah Ta'ala tahu, dah tongkat. Apa jawab Nabi Musa? Soalan pendek je Tuhan tanya. Tangan kanan kau tu ada apa?
Jawablah tongkat. Tak, sebab nak bercakap dengan Allah, jawab apa? Hiya asaya, dia tongkatku. Atawakka'u alaiha, aku guna buat tongkat. Wa ahusyu biha ala ghanami, aku nak halau-halau apa nama ghanam, apa kambing-kambing pun aku guna tongkat ni. Waliya fiha ma'aribu ukhra, banyak lagi manfaat tongkat ni pada aku. Tengok Allah Taala cakap sikit je, tapi jawapan dia panjang. Sebab bila ada peluang nak bercakap dengan Allah, kita boleh cakap panjang. Jadi kalau kita nak mengadu pada Allah, ya Allah, aku ni lemah, aku ni, peminta, minta secara ringkas. Gitu kaedah dia. Ni dia ajar dalam kitab tentang doa. Baik. Okey, berhubung maksud ini juga setengah mereka berkata qalu tashaghala anna wastafa badala minna wa dhalika fi'lul khalis sali. Wa kaifa ashghalu qalbi an mahabbatikum bighairi dhikrikum ya kulla ashghali. Mereka berkata dia telah sibuk sehingga melupakan kita dan dia telah memilih pengganti kepada kita. Itu perbuatan pengkhianat yang membenci. Okay, bagaimana aku boleh menyebutkan hatiku daripada menyintaimu dengan mengingati orang lain, wahai seluruh kesibukanku. Ni nak bagi tahu dia dengan Allah ni. Buat syair lah, bercakap dengan Allah. Siap buat syair, bercakap dengan Allah. Jadi tak salah lah kalau ada orang yang syair cakap dengan Allah. Sebab tu kalau kita tengok syair-syair macam apa nama, Hamzah Fansuri, apa lagi, Abdul Rauf Singkil, lagi yang orang Melayu ni yang banyak, Raja Ali Haji, Raja Haji kan dia ada buku dia tulis tentang syair-syair Tuhan, syair-syair ketuhanan. Tak salah lah nak bagi tahu kasih cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga qasidah-qasidah yang dibuat oleh sebahagian ulama kita untuk memuji dan menyayangi Nabi SAW pun tak salah. Ya apa nama? Ya Badratim, kan? Sedap dengar. Faham tak? Tak faham pun. Tak faham pun dia kata ya Badratim. Sedap je dengar. Tanya apa dia? Wahai bulan yang penuh sempurna, apa nama? Adalah dia punya lirik Arab tu. Kemudian raqqat aina ya syauqan. Apa tu? Apa maksud raqqat aina ya syauqan? Wali taibika zarafat apa tak ingat dah. Tapi maksudnya raqqat tu lembut, aina ya dua mataku, syauqan kerana rindu kepadamu. Jadi bila kita dengar tu macam juga apa nama lagu apa tu yang terkenal tu? Lagu Ya Habibi Ya Muhammad. Apa lagu tu? Muqaddimah dia. Bila baca yang Arab tu, sedap. Sedap kita dengar. Lau kana bainanal habib. Lau kana bainanal habib. Kalaulah Rasulullah ada dekat dengan kami. Ladanal qasi wal qarib. Pasti orang yang kerah hati, orang dekat, orang baik, pakat datang bak dekat belakang dengan Nabi. Min taibatin qablal maghrib. Sebab Nabi ni wangi dan Nabi ni baik sangat. Sebelum Nabi berlalu pergi, taliban qurbal habib, sebab pakat nak belaka duduk dengan Nabi. Bi qurbihin nafsu tatib, dengan sebab duduk dekat dengan Nabi, jiwa pun rasa tenang. Bi qurbikan nafsu tatib wa tad'ullaha fayujib, dan kalau doa pada Allah bila duduk dekat dengan Nabi, Allah Taala akan mustajabkan. Anwaru Taha la taghib. Anwaru Taha, cahaya-cahaya yang ada pada Nabi Muhammad yang telah diberikan oleh Allah Taala kepada baginda, la taghib, takkan hilang. Apa tu? Anwaru Taha la taghib. Balighna liqahu ya mujib. Tolong sampaikan aku supaya aku boleh jumpa dengan Nabi, wahai Allah yang maha mujib. Jadi kita baca dengan penuh penghayatan, dengan penuh kefahaman tu, dia ada something lah dalam hati kita. Seronok dengar lagu-lagu sebegitu. Boleh lah kalau nak dengar lagu-lagu sebegitu, nasyid-nasyid sebegitu. InsyaAllah hati makin lembut. Sekadar tu sajalah hari ni. Ada soalan? Doa dan permintaan kasih Allah kita sambung minggu depan. Kalau ada soalan? Ada soalan nak tanya? Sebab belajar tajuk tinggi-tinggi ni, nak syarah panjang-panjang pun pening. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
apa tu, macam kita berdoa, macam macam kita berdoa, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah kan. Contohnya macam anak kita nak periksa, lepas tu kita serahkan segala urusan dia untuk melakukan pemeriksaan tu kepada Allah lah. Ya. Tapi lepas tu, macam mana, boleh ke kita berdoa, kita minta kita berdoa semoga anak kita ni dimudahkan urusan dia, mudah untuk menjawab, macam tu boleh ke Ustaz? Okey, Bila okey. katakan kita sudah serahkan segalanya pada Allah. Okey, kita serahkan pada Allah itu ada skrip dia tau. Skripnya dalam Quran sebut wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah Taala. Satu, ketika nak tidur. Ketika nak tidur pun Nabi ajar gitu juga. Ketika kita nak tidur. Nak tidur kan? Nabi ajar juga suruh doa gitu. Doa supaya serahkan urusan kita kepada Allah. Macam mana doa nak tidur? Ketika nak tidur tu, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan min la malja'a wa la manja illa ilaika. Itu doa nak tidur. Ya Allah, aku serah diri aku padamu. Wa fawwadtu amri ilaika, segala urusanku padamu. Jadi skrip itu tak salah lah. Sebab skrip itu diajar sendiri oleh Nabi SAW. Dan ada juga dalam Quran. Wa fawwadtu amri ilallah. Baik. Tak salah. Cantik. Satu. Yang kedua, kita minta pula supaya Allah permudahkan urusan. Skrip itu pun diajar juga oleh Nabi SAW. Nabi ajar satu skrip untuk dimudahkan urusan. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir. Allahumma altuf bi fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin alaika yasir. Ya Allah, tolong berlembutlah dengan aku supaya aku ni dipermudahkan segala benda yang susah. Kerana memudahkan perkara yang susah itu adalah amat mudah di sisimu. Jadi kedua-dua skrip itu diajar oleh Nabi SAW dan tidak ada pertembungan kontradik antara dua skrip tersebut. Sebab yang ni aku serah padamu, yang ni aku minta kamu urus aku minta untuk kamu permudahkan urusan dia. Dan skrip itu juga yang kita baca setiap kali kita kita doa kunut. Wa tawallani fi man tawallait. Kau atur uruslah hidupku sebagaimana kau atur urus hidup orang yang baik-baik. Mana atur urus tu kita serah pada Allah Taala. Dan skrip itu juga yang Nabi SAW ajar kepada Fatimah, suruh baca pagi-pagi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Maksud dia, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang hidup, Tuhan yang yang maha hebat. Okey, apa dia? Bi rahmatika astaghith, aku minta rahmatmu. Fa aslih li sya'ni kullah, tolong perbaikkan urusan hidupku. Wala takilni, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan kamu biarkan aku urus diri aku walau sekelip mata. Mana cakap dengan Allah, jangan biarkan aku yang atur hidup aku. Aku minta kau yang atur urus hidup aku. Jadi itu serah pada Allah lah. Jadi kalau tanya ada kontradik, tak ada kontradik. Kita serah diri kita serah anak-anak kita supaya Allah Ta'ala jaga betul-betul anak kita. Dan musim sekarang lagi perlulah kita doa lagu tu. Sebab kita ni waktu kita anak duduk depan kita, bolehlah kita urus. Bila anak duduk belakang kita, siapa nak urus kalau bukan Allah Ta'ala? Tapi dalam waktu kita minta dia urus urusan anak kita, kita juga minta Allah Ta'ala permudahkan urusan anak kita. Dan semua itu telah diskripkan oleh Nabi SAW. So kalau baca doa tu, tak salah kerana kita ikut skrip baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jelas? Jelas. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan? Biasa suka muslimat sini nanya. Silakan. Seorang je ni. Ada lagi? Tak apa. Boleh tanya, tak ada masalah. InsyaAllah. Ustazah tak ramai dah, senang dah sekolah dah. Ustaz, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya nak bertanya ni Ustaz, adakah kita kalau misalnya macam tadi kita belajar pada peringkat wali-wali ni kan, memang kalau bagi saya, diri saya lah memang terlalu jauh lah, dan kita pun tak akan, kita mah jadi yang biasa-biasa sudahlah. Bukan itu yang soalan yang saya nak cakap begini. Bila kita
macam doa kita ke apa kita rasa dah diterima, dah dikabulkan oleh Allah. Gitu kan? Kita rasa kita rasa. Lepas tu adakah kita ni boleh cakap tengok doa aku dah dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah tu sayanglah dekat kita cakap macam itu. Boleh ke Ustaz macam tu? Okey, baik. Dia kita dengan Allah ni dia ada dua. Kita kena ada baik sangka, satu. Baik sangka. Satu lagi dan Nabi pesan, la yamutanna ahadikum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan seorang kamu mati melainkan mati dalam keadaan kau baik sangka dengan Allah. Baik sangka tu dia panggil rojak. Rojak ni harapan. Tapi dalam masa yang sama kita kena ada khauf. Khauf ni takut, bimbang. Jadi kalaulah kita bila kita doa tu kita rasa macam makbul lah, kita pun alhamdulillah, aku harap engkau terima doa aku ni, engkau terima doa aku dengan sayang, bukan dengan istidraj. Sebab ada yang Allah Ta'ala bagi sebab istidraj. Istidraj tu Allah bagi tapi sebab geram. Ada juga. Alah macam anak kita lah, kejap-kejap dia minta kunci kereta. Kunci kereta kunci kereta nak bawa kereta dah acak kali nak ambil lah. Bagi tapi bagi dengan geram. Ambil lah, bawa lah. Asyik-asyik minta je. Kita tak nak Allah Ta'ala makbul gitu dengan kita. Kita nak Allah Ta'ala makbul kita, aku sayang pada kau, so aku bagi. Yang tu. Tapi benda sebegitu kita tak tahu. Kita tahu sebab Allah Ta'ala je tahu. So bila Allah Ta'ala je tahu lagu tu, kita kena doa. Bila kita doa dah makbul, kena cakap alhamdulillah, aku harap kemakbulan doa yang kau kurniakan kepada aku kerana kasihmu kepadaku, bukan kerana gerammu kepada aku. Macam tu. Jadi ada juga check and balance. Ada imbangan. Imbangannya apa? Imbangannya takut-takut. Ada takut-takut tu. Walaupun ada harap-harap. Harap ada. Maknanya harap sungguh kau bagi ni kerana kau sayang pada aku. Tapi bimbang juga, takut-takut istidraj. Maka kita istighfar. Sebab tu apa yang Nabi SAW tu Nabi tu. Bila Allah bagi kat dia, Allah Ta'ala suruh istighfar. Allah bagi kepada Nabi kemenangan. Dia dah berjuang lama dah, 23 tahun dah berjuang. Berjuang lama, maka Allah Ta'ala bagilah kemenangan untuk baginda. Bagi kemenangan untuk baginda, satu lagi Allah Ta'ala bagi buka kota Mekah. Kota Mekah yang kafir dulu, yang seksa Nabi dulu, Allah bagi peluang supaya kota Mekah ni dibuka, diislamkan, dan Nabi menang. Tapi bila Nabi menang, apa Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi? Fasabbih, bertasbihlah kamu kepada Allah Ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila kemenangan sudah datang, apabila kota Mekah sudah dibuka, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu pula tengok manusia sudah masuk Islam dengan ramai-ramai sekali, maka wahai Muhammad SAW, fasabbih, kamu kena tasbih pada Allah, bihamdi rabbika, kena puji Allah, wastaghfirhu, kamu kena istighfar, mohon ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, kerana Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Padahal Nabi dah tu. Tak pelik lah kalau Nabi nak kata terima kasih lah ya Allah, memang sebab aku berjuang lah kau bagi ni. Tak, Allah Ta'ala kata yang tasbih tu betul lah. Ada lagi belakang tu, wastaghfir Muhammad, kau kena mohon ampun. Ketika saya belajar ayat ni daripada Syekh Abdul Mun'im Al-Badrawi, pensyarah di Universiti Malaya, ketika dia syarah ayat ni, dia kata bagaimana halusnya Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Padahal dalam surah Al-Fathu tu Allah Ta'ala bagi tahu dah pada Nabi Muhammad, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wahai Muhammad, aku dah ampun dah dosamu dulu kakak datang. Maknanya Allah dah ampun dah dosa Nabi Muhammad, surah Al-Fathu. Tapi bila surah An-Nasru ni, Allah bagi tahu mohon ampun lagi. Maka kata Syekh Mun'im Al-Badrawi, betapa halusnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW, supaya Nabi Muhammad tidak ada langsung dalam hati dia rasa rasa takabur ke apa ke, walaupun memang tak ada lah. Tapi Allah Ta'ala minta Nabi supaya Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni kita kena ingat, kalau kita dapat nikmat, jangan lupa istighfar.
ialah alhamdulillah kau dah makbulkan doaku. Alhamdulillah anak-anakku soleh belaka. Astaghfirullahalazim. Ampun dosaku ya Allah. Banyak sangat nikmat Allah bagi pada aku, tapi dosa aku pun boleh tahan juga. Dia ada lagu tu. Dia ada apa nama? Check and balance tu lah. Boleh? Yang boleh. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Sama-sama. Okey. Ada lagi soalan? Tak apa, saya tak ada kelas ni. Siapa nak tanya lagi. Kelas saya 10.30, tak apa. Kalau nak tanya. Kalau tak nak tanya, kita boleh berhenti setakat ni dan saya akan send. Doa tadi, doa tahnik untuk dibaca pada anak-anak. Okey, ada lagi soalan? Ustaz. Ya, silakan. Nak ubat hati yang keras, Ustaz. Ubat hati yang keras? Yang pertama, baca Quran. Nabi SAW sabda, innal quluba la tasda. Sesungguhnya hati manusia la tasda, akan berkarat. Kama yasda'ul hadidu, sebagaimana berkaratnya besi. Idza asabahul ma'u, apabila besi kena air. Sahabat tanya, macam mana nak polishnya? Wa kaifa jila'uha, macam mana nak polish? Nabi jawab, zikrul maut, banyakkan mengingati mati, wa tilawatul Quran, dan banyakkan baca Quran. Jadi ulama sebut daripada hadis ni, banyak mengingati mati dan banyak baca Quran. Dua tu. Banyak ingat mati, banyak baca Quran. InsyaAllah lembut hati. Dalam kitab, sebuah kitab lain lagi, antara ubat lembut hati ialah menyapu kepala anak-anak yatim. Sapu kepala anak yatim dan duduk dengan orang-orang miskin. Lembut sikit hati. Kerana apa? Kerana dia dapat merasai betapa besarnya nikmat Allah bagi pada dia. Anak-anak kita ni, ni nak bagi tahu tak? Kalau boleh saya fikir lepas PKP ni lah, saya fikir molek juga kalau bawa anak-anak pergi rumah anak yatim. Pergi rumah anak yatim. Anak-anak kita lah, anak-anak saya. Kita pergi rumah anak yatim, dia tengok pada dia tu, tengok tu. Allah Ta'ala buat dia. Allah Ta'ala takdirkan dia. Tak ada ayah, tak ada mak. Awak ada mak, ada ayah. Allah bagi kat kita. Mak, ayah syukurlah. Awak ni, Allah, dia lembut hati. Sebab tu duduk dengan anak yatim lembut hati. Jadi, patutnya adalah program sebegitu untuk anak-anak ni. Untuk anak-anak, supaya anak-anak boleh pergi rumah anak yatim, tengok program untuk dibuat. Kita ataupun kita buat program dengan anak yatim, kemudian kita minta anak-anak kita tengok program tersebut. Dia lain sikit, dia ada apa yang Allah kurnia. Biasanya manusia tidak mensyukuri apa yang sedia ada pada dia kerana dia lupa. Ada lain lagi orang yang tak ada apa yang dia ada. Jadi betul lah kalau Nabi kata tengok menziarahi anak yatim tu boleh lembutkan hati. So 4 tu lah. 4 perkara tu, baca Quran, ingat mati, ziarah anak yatim. Satu lagi, duduk bersama dengan fakir miskin. InsyaAllah lembut sikit hati. InsyaAllah. Itulah antara yang disebut dalam kitab-kitab. Ada lagi, banyak lagi. Itu antara. Anak dah tua Melaka dah Ustaz. Cucu lah. Anak dah tua Melaka dah. Cucu pula. Anak tua. Saya cakap ni sebab saya muda lagi. Kau anak muda lagi. Apalah cucu-cucu. Kalau kita pula nak lembut hati kita pula, nak lembut hati kita lah. Kalau ada Raudhah Sakinah tu, boleh pula pergi ziarah Raudhah Sakinah. Betul tak Kak Salihah? Tengok anak-anak, tengok anak-anak orang. Betul, bila saya pergi, Kak Salihah ajak saya pergi ceramah sana tu kan. Ceramah sana tu kita tengok anak-anak tu, rasa bersyukur sangat kita ni. Allah Ta'ala teruji macam Allah Ta'ala uji mak dia. Kan ada yang mak datang, lepas tu kan saya ceramah, mak dia datang. Waktu panggil bapa, mak datang. Nak cakap dengan ustaz seorang je masuk dalam bilik nangis-nangis. Nangis-nangis anak saya gini, nangis-nangis. Saya dengar tu, ya Allah, lembut hati kita. Kalau ada lah program tu lagi, bagus juga. Bagus jugalah untuk kita ziarah-ziarah orang seperti itu. InsyaAllah. Okay, insyaAllah sekadar itulah hari ni. Mungkin tak ramai hari ni sebab sekolah mula kan. Hari ni dah mula sekolah untuk SPM, cikgu-cikgu pun ramai tak masuk. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Sikit-sikit. InsyaAllah sambung minggu depan. Doa-doakan. Moga-moga Allah SWT berkati program kita dan akan berterusan sampai bila-bila.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Salam. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.